Mabhasus thaminu fil mantuqi wal mafhumi. Perbahasan yang ke-8 pada mantuk dan juga pada mafhum. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. المبحث الثامن في المنطوق والمفهوم فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق فالمنطوق maka bermula mantuk. Mantuk ni apa? Ma ni maksud dia lafaz. Dalla alaihi lafzu, barang yang menunjuk ke atas ma tadi tu oleh lafaz. Ma tu maksudnya makna, salah. Ma ni maksudnya makna. Dalla alaihi lafzu, yang menunjuk ke atasnya yang ma oleh lafaz. Fi mahallin nutqi, pada tempat bertutur. Mantuk ni ke apa? Mantuk ini makna yang lafaz tu tunjuk kepada dia pada tempat bertutur. Mantuk. Kalau kita panggil makna tersurat, makna hak jelas-jelas depan. Wal mafhumu, mafhum tu apa pula? Ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Barang, maksudnya makna dalla alaihi lafzu, yang menunjuk ke atas ma tadi tu oleh lafaz. La fi mahallin nutqi, tidak pada mahallin nutqi, tidak pada tempat bertutur tadi itu. Ai bal fi mahallis sukut, bahkan pada tempat diam. Hak yang kita faham daripada perkataan tadi itu, biasa kita panggil maksud, makna tersirat, gitu. Contoh kalau kita kata innamal a'malu biniat, hanya saja amalan ni dengan niat. Mantuk dia apa dia? Subutul a'mal biniat, sabit amalan tu dengan niat. Itu tu panggil mantuk dia. Kalau mafhum dia apa pula? Tak ada amalan yang tak ada niat. Gitu. Allah Ta'ala yang cipta langit. Ada khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta langit. Bila kita sebut Allah Ta'ala cipta langit, mantuk dia, itulah. Langit tu Allah Ta'ala cipta, tu orang panggil mantuk. Faham dia, faham daripada lafaz. Mafhum dia, mafhum ni kefahaman yang bukan lafaz tadi itu, tapi kefahaman hak yang fi mahallil sukut, pada diam tu. Mafhum dia apa? Selain daripada Allah, tak ada siapa yang ciptakan langit. Faham? Allah Ta'ala cipta langit, tu panggil mantuk. Mafhum dia, selain daripada Allah, tak ada siapa cipta langit. Orang panggil kefahaman dia. Okey. Fal mantuqu yanqasimu ila qismaini, maka bermula mantuk. Mantuk tadi itu khabar dia yanqasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua bahagian. Itu qismain. Al-awwalu ya'adhi qismain. Al-awwalu, yang pertama, mantuk tu ma la yahtamilu ta'wila. Mantuk ni apa? Mantuk ni hak-hak yang lafaz jelas-jelas tu, dia terbagi kepada dua pula. Hak pertama, ma la yahtamilu ta'wila. Ma, barang la yahtamilu ta'wila, yang tidak menanggunglah oleh ia ma at-ta'wila, akan takwil. Dia tak boleh takwil dah. Dia faham, kena faham mentah-mentah gitu. Dah. Wa yusamma an-nassa, dinamakan ma tadi tu an-nassa, akan nas. Kalau kefahaman tu kita kena pakai literal, kena pakai mentah-mentah tu, orang panggil nas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, ila akhir. Fasiyamu thalathati ayyam, maka hendaklah puasa 3 hari. Dah kalau Allah Ta'ala bagi tahu orang yang buat haji tamatuk tu, akhir dia tu dia kena puasa 10 hari. 3 hari dekat Mekah, dekat musim haji, 7 hari lagi balik rumah. Hak Allah Ta'ala beritahu fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Surah Baqarah ayat 196 ni, maka kita kena faham puasa 3 hari, kita kena faham jelas-jelas dah. Tak payah takwil. Yang dimaksudkan dengan puasa ni adalah
tak cakap ke, bukan tak makan. Tak puasa-puasa betul lah. Puasa hak yang syarak ni. Itu tuan panggil. Kalau faham mentah-mentah, tak kepada takwil, hak lafaz mantuk yang faham mentah-mentah, tak kepada takwil tu kita panggil nas. Faham? Wasani yang kedua, mantuk yang kedua pula, ma yahtamilu ta'wila. Barang yahtamilu ta'wila, yang boleh menanggunglah ia yang ma akan takwil. Dia boleh tanggung takwil. Wa yusamma az-zahira, dinamakan ma tadi tu akan zahir. Kalau mantuk juga, tapi kita tak faham mentah, kita takwil, orang panggil zahir. Kalau faham mentah, literally orang panggil nas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, mantuk yang jenis berhajat kepada takwil ni. Kita tak boleh pakai makna dia yang zahir ni. Was-samaa'a banainaha bi'aid. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Surah Zariyat ayat 47. Was-sama' maf'ul. Langit itu kami banainaha, kami bina akan langit tadi tu bi'aidin, yadun, jamak dia aid, dengan tangan-tangan. Ayat Quran bagi tahu was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan akan langit kami bina langit dengan tangan-tangan. Jadi kita tak payah Allah Taala buat langit guna tangan macam kita buat gapo-gapo guna tangan macam tu ke? Zahiruhu jam'u yadin. Zahiruhu, bermula zahirnya aidun tadi tu, khabar was-samaa'a banainaha bi'aidin. Aidin tadi tu jam'u yadin, adalah jamak bagi lafaz yadun. Wa dzaka muhalun fi haqqillahi ta'ala. Wa dzaka, bermula demikian kita faham Allah Ta'ala buat lagi guna tangan, macam kita buat benda guna tangan tu, muhalun, adalah mustahil, fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni laisa kabimithlihi syai'. Allah Ta'ala ni tak sama dengan siapa pun, tak sama dengan makhluk. Maka bila mana kita tak faham gitu, maka fasurrifa ila ma'nal quwwah. Fasurrifa, maka dipaling akan aidun, tangan tadi tu, ila ma'nal quwwati, kepada makna kuat, kudrat. Bila kata was-samaa'a banainaha bi'aidin, was-samaa'a banainaha biqudratin, biquwwatin, dan langit tu kami binakan dengan kekuatan kami, dengan kudrat kami. Gitu. Jadi dia memang mantuk. Allah Ta'ala buat langit guna tangan. Cuma bila mana dekat situ tu mantuk tadi tu kita kena takwil, maka kalau kena takwil dekat sini kita panggil zahir. Nampak situ. Contoh was-samaa'a banainaha bi'aidin, was-samaa'a banainaha biqudratin. Mantuk dia tu kita takwil. Faham sini? Mantuk ni apa? Makna yang jelas-jelas daripada lafaz tadi tu. Lepas tu mantuk ni ada dua. Satu, kalau kita pakai mentah-mentah dia, jelas-jelas dia, tu kita panggil nas. Tapi kalau tak boleh pakai mentah, tak boleh pakai jelas, berhajat kepada takwil, kita takwil dia, dan itu dipanggil zahir. Faham sini? Wal mafhum. Mafhum pula. Wal mafhumu aidan yanqasimu ila qismaini. Dan bermula mafhum aidan, maksudnya kal mantuk lah juga, yanqasimu ila qismaini, terbahagi ia mafhum kepada dua bahagian. Hak pertama, mafhumul muwafaqati, mafhum muwafaqat. Wa huwa mafhum muwafaqat ni khabar dia, ma kanal maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bih. Ma ni maksudnya hukum. Hukum dalam kalimah tu, makanal maskutu anhu, barang, maksudnya hukum, kanal maskutuan, yang adalah maskutuan, yang didiam daripada dia. Hu alif lam lah, yang didiam daripada dia. Khabar dia muwafiqan lil mantuqi bih, itu adalah muafakat, sepakat, lil mantuqi bih, bagi mantuq bih. Jadi kita sebut satu benda, lepas tu dia ada mafhum. Mafhum ni ada dua, satu mafhum muwafaqat, satu lagi mafhum mukhalafah. Kalau mafhum tadi tu dia sepakat dengan mantuk tu,
dia sepakat dengan mantuk bih tu, itu orang panggil mafhum muwafaqat. Ada, tengok contoh. Kaman'i darbil abawaini al-mafhumi min qawlihi ta'ala kaman'i darbil abawaini. Seperti yang difahami seperti man'i, ditegah darbil abawaini, pukul dua mak ayah, al-mafhumi yang difahami min qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uff, janganlah kamu kata kepada keduanya mak ayah ni uff. Jadi ayat Quran beritahu fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata kepada mak ayah tadi tu uff. Kalau mantuk dia, kita jangan cakap uff, tu orang panggil mantuk. Ada. Lepas tu mafhum dia, okey, jangan cakap kepada mak ayah uff. Lepas tu bila mana jangan cakap kepada mak ayah tu uff, kita tak bolehlah kata uff kepada mak ayah tu. Kalau pukul pun tak boleh jugalah. Bahkan pukul ni lagi-lagilah tak boleh. Orang panggil kias aulawiyah. Kalau uff pun tak boleh, pukul lagi-lagilah tak boleh. Jadi tak boleh pukul tu orang panggil mafhum muwafaqat. Mafhum muwafaqat daripada fala taqul lahuma uff. Kalau uff pun tak boleh, kalau uff dengan pukul tu sama-sama saja, sama-sama idza, sama-sama menyakiti, maka uff pun pukul pun tak boleh juga. Tu orang panggil mafhum muwafaqat, mafhum yang sepakat dengan hukum dia. Wa kaman'i ihraqi malil yatama, wa kaman'i, seperti ihraqi malil yatama, menegah, membakar, ada malil yatama, harta anak yatim, min qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, khabada innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja dia makan di dalam hati dia, dia makan dalam perut dia tu nara, api neraka. Siapa makan harta anak yatim secara nipu, secara zalim, dia ni makan api neraka. Maksudnya dia ni kena seksa. Jadi dekat sini, kalau anak yatim tu dia ada duit, lepas tu kita pergi nipu dia, kita pergi ambil duit dia makan secara haram, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau kita ambil duit dia tadi, kita pergi bakar, tak boleh supaya tu jugalah. Bahkan lebih aula lah lagi tak boleh. Makan hak jenis ambil manfaat, tapi haram ni pun tak boleh. Kalau bakar yang idha'atul mal, mensia-siakan harta ni, lagi-lagilah tak boleh. Faham sini? Man'i ikhraq ni, orang panggil man'i ikhraq ni, orang panggil maskutu'an. Dah. Lepas tu innal ladhina ya'kulu tu, orang panggil mantuqubih. Nampak saya tu? Kalau macam tadi tu, man'i darbil abawai tu, man'i darbil abawai ni orang panggil maskutu'an. Ada. Fala taqul lahuma uff, fala taqul lahuma ni orang panggil mantuk. Mantuk dia tu jangan pukul mak ayah. Lepas tu mafhum yang kita faham daripada mantuk tadi tu, kalau fala taqul lahuma uff, mantuk dia tu jangan cakap uff. Lepas tu maskutan ataupun mafhum muwafaqah tu, pukul tu lagi-lagilah tak boleh. Nampak situ? Ayat Quran beritahu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama ila akhir. Ayat Quran tu orang panggil mantuk bih. Mantuk dia jangan makan secara zalim harta anak yatim. Lepas tu mafhum muwafaqat ataupun maskutuan dia tu, bakar pun tak boleh, bahkan lagi-lagi tak boleh. Faham sini? Kalau rasa tak nampak, dekat man'i darbil abawain tu dia mau buat garis bawah dia, lepas tu tulis kat situ, itu apa panggil maskutuan. Fala taqul lahuma tu dia mau buat garis bawah dia, lepas tu dia mau tulis ini ni orang panggil mantuqubih. Sama macam tu jugalah. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama ila akhir tu orang panggil mantuqubih. Man'i ikhraq tu malil yatama tu orang panggil maskutuan. Jadi mafhum dia ada dua. Hak pertama mafhum muwafaqat. Mafhum tu
dia sepakat dengan mantuk tadi itu. Bahkan dia lebih lagi. Kalau tak boleh, tu menyakiti. Kalau pukul lagi-lagilah tak boleh. Quran tak bagi makan secara zalim, makan tak boleh. Bakar, kenak harta anak yatim pun tak boleh jugalah. Dia sepakat pada sama-sama idza menyakiti, pada sama-sama izalah menghilangkan tadi tu. Hak kedua pula, wa mafhumul mukhalafati, mafhum mukhalafah, mafhum yang bersalahan. Mafhum mukhalafah ni kalau bahasa kita panggil kefahaman sebalik, kefahaman sebalik. Wa huwa ma kana al maskutu anhu mukhalifan lil mantuq. Hak tadi tu muwafaqan, hak ni mukhalifan. Wa huwa bermula dia mafhum mukhalafah ni ma kana al maskutu an, barang yang adalah maskutu an tu yang disenyap tadi tu khabar dia mukhalifan lil mantuqi bih, menyalahi bagi mantuq bih. Seperti ka'adami wujubi zakati alal ma'lufati al-mafhumi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanam zakah, rawahu Syafi'i. Ka'adami wujubi zakah, seperti ketiadaan wajib zakat alal ma'lufah, di atas al-ma'lufah, binatang yang diberi makan, ternakan yang diberi makan. Ma'lufah ni ternakan yang diberi makan. Al-mafhumi yang difahami min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pada perkataan Nabi Muhammad SAW, fi sa'imatil ghanam zakah, fi sa'imatil ghanam, pada yang dilepas al-ghanam, daripada binatang, daripada kambing. Sa'imah ni yang dilepas zakah, ada zakat, kena bayar zakat. Rawahu Syafi'i. Okey. Tengok kat sini dia. Mafhum mukhalafah ni apa? Kefahaman sebalik. Hadis bagi tahu fi sa'imatil ghanam zakatun. Sa'imatil ghanam zakah ni dekat hadis ni orang panggil mantuq bih. Apa hadis tu bagi tahu? Fi sa'imatil ghanam, pada binatang yang dilepas, pada kambing yang dilepas tu zakatun, kena bayar zakat. Jadi itu tu orang panggil mantuk bih. Mantuk dia lah. Mafhum dia, bahkan mafhum mukhalafah, mafhum yang menyalahi, kalau faham daripada situ, maka adami wujub zakat alal ma'lufah, tak wajib zakat di atas ternakan yang diberi makan. Adami wujub zakat ni orang panggil maskutu'an. Ada. Adami wujubi zakat ni orang panggil maskutu'an. Hadis bagi tahu kambing yang lepas kena bayar zakat. Maksudnya kalau kita belah kambing, lepas tu kita lepas. Orang Arab dulu dia belah kambing, lepas tu dia tinggal dekat bukit tu, kambing tu makan apa gitu. Hak jenis macam itulah 40 ekor kena seekor apa, adalah cara kiraan kambing tu kan. Hak jenis macam itulah yang kena zakat. Lepas tu faham daripada situ Nabi kata kambing yang lepas ni kena, kambing yang belah jenis lepas ni kena bayar zakat. Maka orang panggil kefahaman sebalik dia, kambing yang belah jenis bagi makan. Kita belah kambing duduk dalam kandang. Lepas tu rumput tu kita pergi cerut sendiri, kita pergi ambil sendiri, lepas tu kita potong, kita bagi dia sendiri. Bukan dia gitu pergi cari makan sendiri. Kambing yang jenis macam tu tak kena zakat. Ni orang panggil mafhum mukhalafah. Kefahaman yang menyalahi daripada mantuk tadi itu. Wa adamul haji fi ghairi ashhuri ma'lumatin, dan wa adamil haji fi ghairi ashhuri ma'lumatin, dan ketiadaan buat haji pada selain bulan-bulan maklumat yang diketahui. Ada bulan yang dah jelas ditahu tadi itu, orang panggil miqat zamani pada haji. Al-mafhumi min qawlihi ta'ala, yang difahami daripada firman Allah Ta'ala, Al-hajju ashhurum ma'lumat, surah Baqarah ayat 197. Haji itu ashhurum ma'lumat, dia ada bulan-bulan yang diketahui. Jadi haji ni dia ada miqat. Nak buat haji, nak pakai kain ihram, pertama dia ada miqat makan, miqat tempat. Jadi sebelum kita masuk dekat tanah haram tu, tanah halal tu, apa tu
Bir Ali ke, Ya Lam ke, Qarnul Manazil ke, gapo-gapo tu orang panggil tempat miqat. Sebelum tu kita kena pakai ihram. Lepas tu tak apa dah lah kan. Kita dah pakai ihram masuk tanah haram. Lepas tu dia ada miqat zamani. Miqat zamani apa? Kalau kita nak pakai ihram waktu nak buat haji ni, dia ada masa-masa dia. Dia ada bulan-bulan dia saja. Bukan semua bulan boleh. Tak, dia ada masa-masa dia saja. Jadi kita faham pada sini, kalau Quran bagi tahu al-hajju ashhurum ma'lumat. Nak boleh buat haji tu, dia hanya boleh pada bulan-bulan yang tertentu. Orang panggil miqat zamani. Itu namanya mantuk bih. Mafhum mukhalafah dia ataupun maskutu'an dia, selain daripada bulan-bulan yang tertentu tadi tu, kita tak boleh nak buat haji. Tak ada. Wa jawazul bai'i yaumal jum'ati idh lam yu'adzin mu'adzinun. Dan wa jawazul bai'i, harus bai'i, jual beli, yaumal jum'ati, pada hari Jumaat. Bila tu? Idh lam yu'adzin mu'adzinun. Apabila lam yu'adzin mu'adzinun, belum azana yu'adzinu, belum azanlah muadzin oleh muazzin, belum azan kedua tadi tu. Al-mafhumi min qawlihi ta'ala, yang difahami daripada firman-Nya Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru, maksudnya diazan, li solah, untuk semayang, maksudnya semayang Jumaat, mi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada zikrillah, mengingati Allah. Derah-derah lagi dengan khutbah Jumaat tadi itu. Wadharul bai', dan tinggalkanlah perniagaan. Jadi ayat ni bagi tahu, kalau dah azan Jumaat, azan kedua tadi tu, pergi masjid dengan khutbah tadi tu. Wadharul bai', tinggallah niaga. Jadi kita faham daripada situ apa? Kalau dah azan, kita tak boleh berniaga. Mafhum mukhalafah dia. Tapi selagi belum azan, boleh je nak berniaga. Faham sini? Jadi mantuk, dia ada dua. Ada. Satu, kalau jelas-jelas tadi itu orang panggil nas. Tapi kalau kita takwil, orang panggil zahir. Lawan dia mafhum. Mafhum pun ada dua juga. Kalau dia sepakat dengan mantuk tadi itu, orang panggil mafhum muwafaqat. Tapi kalau dia tak sepakat, orang panggil mafhum mukhalafah, kefahaman sebalik. Biasa mafhum mukhalafah ni kita dengar orang dia sebut masalah amal. Siapa yang sedekah tamar, siapa yang sedekah biji buah tamar, kurma tadi tu, biji tamar tadi tu, dengan ikhlas, Allah Ta'ala nak bagi pahala sebesar gunung Uhud. Faham tak? Dia sedekah biji kurma besar tu, bagi ke orang, hati ikhlas, Allah Ta'ala bagi pahala besar gunung Uhud. Gunung Uhud besar mana? Gila, pergi umrah, pergi tengok. Ada. Mafhum mukhalafah, kefahaman sebalik dia, kalau siapa sedekah besar gunung Uhud, tapi tak ikhlas, pahala besar biji kurma pun Allah Ta'ala tak bagi. Itu orang panggil kefahaman sebalik. Nampak situ dah. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita beramal dengan mafhum mukhalafah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak beramal. Jadi kalau siapa sedekah besar gunung Uhud tak ikhlas, dia dapat tak pahala besar biji kurma? Itu ikut Allah Ta'ala lah. Sebab dia orang tak beramal dengan mafhum mukhalafah. Kita beramal dengan mafhum mukhalafah. Jadi keluar natijah dia, siapa sedekah besar gunung Uhud tapi tak ikhlas, pahala besar biji kurma pun tak dapat. Faham sini? Al-mabhasu tasi'u, perbahasan yang ke-9 fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan tuan syariat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibu syariah ni, kalau kita pakai kepada hakikat, Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala tuan syariat. Tapi kalau kita pakai dekat Nabi, orang panggil majaz. Bila kita sebut sahibu syariah, kalau hakiki sahibu syariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Tapi kalau kita tahu sahibu syariah ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, maka dekat situ adalah majaz. Jadi dekat sini ni dia kata
fi fi'li sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan tuan syariat. Jadi dekat sini adalah majaz sebab dia ada sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Okey, pertama fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu, bermula perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu khabar dia la yakhlu, tak kosong, tak sunyi ia fi'lun, imma sama ada ayyakuna ala wajhihil qurbati wat ta'ati aw la yakuna. Ayyakuna bahawasanya adalah fi'lun, perbuatan tadi itu ala wajhihil qurbati, di atas wajah qurbati wat ta'ah. Qurbah ni dekat, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Di atas wajah qurbah, menghampiri diri kepada Allah. Wa ta'ati, dan taat. Aw la yakunu, ataupun tidak adalah ia fi'lun. Jadi perbuatan Nabi ni dia ada dua. Satu, sama ada Nabi buat benda tu benda yang jenis qurbah, maksudnya benda jenis ibadat. Satu lagi benda yang bukan jenis ibadat. Satu benda hak Nabi buat yang macam ibadat semayang apa semua ni ibadat. Satu lagi benda yang bukan jenis ibadat, benda mubah, makan, minum, tidur, apa-apa semua tu. Hak tu orang panggil la yakuna. Dia tu bukan jenis ibadat. Moga Nabi tu manusia tu dia dua benda je lah. Kalau tak buat benda hak jenis ibadat, buat benda yang bukan jenis ibadat. Dah moga Nabi tu maksum. Jadi ada dua tu lah. Kalau kita ni umat dia ni bukan maksum, sama ada kita buat benda hak jenis ibadat ataupun kita buat benda hak bukan ibadat jenis mubah, ataupun satu lagi kita buat benda hak jenis dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita ada soal lagi, tapi Nabi tak ada buat jenis dosa tu. Nabi ni maksum, terpelihara. Jadi sama ada Nabi buat hak jenis ibadat, itu benda yang bukan jenis ibadat tu maksudnya benda hak jenis mubah, makan, minum, apa semua tu lah. Hak manusia ni, jalan apa semua tu. Faham sini? Lepas tu kita tahu Nabi ni dia tak lari daripada dua. Kalau tak ibadat ataupun bukan ibadat, perbuatan Nabi. Bila sebut bukan ibadat tu benda mubah. Ibadat tu ibadat lah, benda qurbah wa ta'ah. Kita sebut ibadat lah, mudah. Lepas tu fafihi tafsil. Lepas tu dekat sini ada tafsil. Fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ati, fa in kana, maka jika adalah fi'lun, maka jika adalah perbuatan tadi tu, fi'lun Nabi tadi tu, khabar dia ala wajhil qurbati wa ta'ati, di atas wajah qurbah wa ta'ah, di atas wajah menghampirkan diri kepada Allah dan kebaikan ibadat. Fa indalla fa fihi tafsil. Tafsir sekali lagi pula. Dia kata apa? Fa indalla dalilu 'ala al-ikhtisas bih humila 'ala al-ikhtisas. Fa indalla dalilu, maka jika menunjuk oleh dalil. Bila sebut dalil kat sini ai an-nas, Quran dengan hadis lah. Maka jika tunjuklah oleh dalil ai minal Quran awis sunnah tu alal ikhtisasi bih, di atas terkhusus bihi dengannya Nabi, jawab kepada in, humila alal ikhtisasi, nescaya ditanggung akan fi'lun tadi tu alal ikhtisasi, di atas terkhusus dengan Nabi. Jadi perbuatan Nabi ni dia ada dua. Satu sama ada qurbah ataupun satu lagi tidak. Bukan perbuatan. Lepas tu kalau hak jenis qurbah tadi tu, kalau datang dalil tunjuk kata benda tu khusus untuk Nabi, maka Nabi saja boleh buat. Umat dia boleh, umat dia tak boleh. Faham situ? Dia bagi contoh, kaziyadatin fin nikahi ala arba'atin niswatin, seperti bertambah pada nikah ala arba'atin niswah, di atas 4 isteri. Jadi bila mana qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', fankihu, maka hendaklah kamu kahwin, ma taba lakum minan nisa, akan taba lakum, yang baik bagi kamu. Yang baik bagi kamu ni maksudnya yang kamu berkenan, minan nisa, daripada orang tina, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 2, 3, 3, 4, 4.
Jadi ayat ni bagi tahu mana orang Tina hak demo kenan suka kat dia mau kahwin lah, tak kisahlah kahwin 2 ke, kahwin 3 ke, kahwin 4 ke. Jadi ayat ni tunjuk kepada umat dia, tunjuk pada kita, maka kita faham kita ni tak boleh kahwin lebih pada 4. Lepas tu yang Nabi kahwin lebih pada 4 itu khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja. Wa an ibn Umar radhiyallahu an. Mana dalil kata umat ni tak boleh? Antara dalil dia wa an ibn Umar radhiyallahu an qal, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an qal, dia kata apa? Aslama ghailanu wa tahtahu asyratu niswatin fil jahiliyati. Aslama ghailanu, telah masuk Islam oleh Ghailan. Ghailan ni nama orang lah, nama sahabat. Wa tahtahu asyratu niswatin fil jahiliyah, dan di bawah dia, di bawah Ghailan tadi tu asyratu niswah, ada 10 isteri fil jahiliyati, pada jahiliyah. Dulu waktu jahiliyah sebelum masuk Islam dia kahwin dengan 10 orang. Fa aslamna ma'ahu, maka masuk Islam lah oleh 10 tadi tu, ma'ahu bersama nyonya Ghailan. Hak isteri dia pun masuk Islam lah ke? Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'a, rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa Tirmidzi. Maka memerintahlah akan Ghailan oleh Nabi Muhammad SAW ay yakhtara minhunna, yakhtara bahawa memilihlah oleh Ghailan minhunna, daripadanya 10 tadi tu, arba'an, akan 4 orang saja. Jadi ayat Quran bagi tahu fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', hendaklah kamu menikah perempuan yang kamu berkenan tu, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Hadis pula Ibnu Umar kata Ghailan ni dia masuk Islam, dan dulu dia ada isteri 10 orang waktu jahiliah. Isteri dia 10 orang pun masuk Islam sekali dengan dia. Lepas tu Nabi suruh pilih 4 sahaja. Jadi faham dekat sini, orang ni kena kahwin boleh setakat 4 saja. Tertiba Nabi kahwin lebih pada 4, 9. Tu macam mana? Jadi kita kata hak yang Nabi kahwin lebih pada 4 tadi tu orang panggil humila alal ikhtisas, ditanggung di atas khusus Nabi saja. Umat dia tak. Faham situ? Wa illam, itu kalau tunjuk dalil kata Nabi saja boleh. Wa illam yadullu dalilu alal ikhtisas bihi, dan jika tidak menunjuklah oleh dalil alal ikhtisas bih, di atas terkhusus bihi dengan Nabi tadi itu, jawab dia la yakhtassu bihi, nescaya tidak terkhususlah oleh fi'lun bihi dengannya Nabi, bahkan tusyarikuhu fihi ummatuhu, tusyarikuhu, berkongsilah akan Nabi, fihi padanya fi'lun, fa'il, ummatuhu, oleh umatnya Nabi. Kalau benda tu tak khusus kepada Nabi, jadi dekat situ kita tak panggil khususiat Nabi. Nabi dengan umat dia dua-dua boleh buat, dua-dua kena buat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah, benar-benar ada bagi kamu pada Rasulullah SAW tu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Difaham sini. Kalau perbuatan Nabi itu, yang jenis qurbah ni, perbuatan Nabi ni tengok. Kalau datang dalil kata Nabi saja boleh, maka tuan panggil khususiat Nabi. Umat dia tak boleh. Tapi kalau tak datang dalil, maka benda tu Nabi dengan umat dia boleh buat. Nabi dengan umat dia buat. Sebagai contoh, datang dalil kata tak boleh kahwin 4. Tertiba Nabi tak boleh kahwin lebih pada 4. Tertiba Nabi kahwin lebih pada 4, tu orang panggil khusus Nabi saja. Sebagai contoh yang lain, Nabi ni dia tidur. Sebelum subuh tu dia tidur, kan? Lepas azan subuh, tapi sebelum subuh Nabi tidur. Siap datang hadis bagi kita bunyi-bunyi lagi. Maksud dia tidur berdengkur lah, kan? Lepas tu Sayyidina Bilal qomat dah, gerak dia. Tu Nabi bangun, naik jadi imam. Tak ada wudu. Tadi tidur bunyi-bunyi. Tidur baring hak macam ni. Tidur hak belah tepi macam ni. Macam mayat dalam kubur tu, kan. Lepas tu Nabi bangun,
nak jadi makmum, nak jadi makmum, nak jadi imam. Kita boleh tak kalau kita tidur, bunyi-bunyi lagi tidur kita, lepas tu bangun, pergi sembahyang. Kita tak boleh. Lepas tu kita kena wuduk dululah. Moga kita tidur tadi tak khabar, hilang akal, batal wuduk ke ketuk ke tidak kan. Tu Nabi buat boleh, buat apa kita buat tak boleh. Hak tu Nabi saja boleh. Khusus pada Nabi, kita tak boleh. Moga datang lain, hadis lain pula, nas lain pula, Nabi dia katakan apa? Aku ni lebih kurang ginilah. Walaupun aku ni apa tu namat ainah, mata aku ni tidur, tapi istaqadat qalbah, apa tu qalbu, hati aku ni jaga. Jadi Nabi bagi tahu walaupun kedua mata aku ni tidur, tapi hati aku ni jaga. Bila mana hati aku ni jaga, jadi aku tahulah aku ni terkejut ke tidak ke dan sebagainya dia. Jadi Nabi saja boleh tidur siap apa tu dengkur lagi, bunyi-bunyi lagi, dengkur lagi, bangun-bangun pergi semayang. Tak payah wuduk, walaupun tidur tak tetap apa-apa punggung ke apa-apa, Nabi tak apa. Sebab datang nas lain bagi kita, Nabi ni mata je tidur, hati khabar. Bila mana hati khabar, tahulah terkejut ke tidak, batal wuduk ke tidak. Adapun kita kalau tidur hilang selalu dah. Jadi kita ni tak boleh hak macam Nabi. Tu panggil khusus kepada Nabi saja. Tidur betul-betul, bangun tidur tak ambil semayang, terus pergi semayang. Kita kalau tidur betul-betul tu, bangun tidur kita kena wuduk dulu. Faham sini? Ni orang panggil perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Dia ada khusus kepada Nabi, dia ada yang bukan khusus kepada Nabi. Kalau benda tu bukan khusus pada Nabi, Nabi dengan kita kongsi. Nabi semayang 5 waktu, kita pun semayang 5 waktu juga. Nabi gapo-gapo, apa semayang tahajud ke gapo, kita pun semayang tahajud dan sebagainya juga. Tu orang panggil dekat situ kongsi dah. Tapi Nabi wajib semayang tahajud ke? Dah. Walidzalika qalu, dan kerana demikian itulah qalu, berkata usuliyun al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida. Situ. Illa ma la dalilu ala al-ikhtisas bih. Al-aslu bermula asal fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar dia al-iqtida adalah ikut. Illa ma dallat dalilu ala al-ikhtisas bih. Illa kecuali ma dallat dalilu, barang dallat dalilu yang menunjuklah oleh dalil ala al-ikhtisas bih, di atas tertentu Nabi tadi tu bihi dengannya ma. Asal dia perbuatan Nabi ni kita ikut, ke semua perbuatan Nabi asal dia kita ikut. Sebab Quran bagi tahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kecuali kalau datang dalil kata yang tu Nabi saja boleh, kita tak boleh. Dekat situ baru kita tak boleh ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga khusus kepada Nabi. Faham sini? Al-mabhasul ashiru. Tadi perbuatan. Al-mabhasul ashiru, perbahasa yang ke-10, fi iqrari sahibi syariati. Pada iqrar. Iqrar ni mengaku. Kalau bahasa Thailand dia panggil yongrap. Pada mengaku sahibi syariah, tuan syariah. Pada mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buat satu benda, apa itu Nabi tengok. Nabi buat, Nabi tengok. Nabi tak larang tu, Nabi tengok tu, Nabi mengakulah benda tu tak salah. Kalau benda tu salah, Nabi larang. Contoh duduk buah dalam kelab, salah larang selalu dah. Tapi kalau duduk ngaji, tak apa, benda tu betul, biarlah dah. Itu tu orang panggil ngaku. Duduk dia mengaku. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin min ahadin ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun Nabi, bermula mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulin, di atas satu perkataan. Ala qaulin ni ay qaulin hasilin. Qaulin min ahadin, daripada seorang. Ahadin ni maksud dia tak kisahlah minal mu'minin awil kufar. Seseorang ni tak kisah sahabat ataupun tidak. Khabar dia ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ni dia kecek. Lepas tu Nabi tahu dia kecek, Nabi dengar, tapi Nabi duduk dia.
Nabi tak marah dia, Nabi duduk dia. Jadi Nabi duduk dia tu, Nabi mengaku dia kecek tu benda betul, bukan benda salah. Jadi seolah-olah macam Nabi hak kecek dari segi hukum. Kita boleh guna pakai untuk jadi hujah. Dah. Contoh, lepas tu dia beritahu, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ahadin ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Iqraru, bermula ikrar, duduk diam, mengakunya Nabi SAW alal fi'li min ahadin, di atas perbuatan daripada seseorang, khabar dia ka fi'li sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ihtijaj, pada boleh berhujah tadi tu. Apa boleh kecek gitu? Ni ilat dia. Li'annahu ma'sumun min ayyuqirra ahadan ala munkarin. Ini ilat dia. Li'annahu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu ma'sumun, maksum, terpelihara, min ayyuqirra ahadan, daripada ayyuqirra, bahawa mengaku oleh Nabi, ahadan, akan seseorang, ala munkarin, di atas benda mungkar. Nabi ini maksum, terpelihara daripada dia mengaku seseorang buat jahat. Nabi ni ada salah satu sifat dia, kalau orang buat salah, Nabi wajib kena tegur. Itu Nabi. Jadi kalau orang tu buat salah, Nabi duduk dia, itu bukan dia, itu bukan Nabi. Nabi ni kalau orang buat salah, Nabi mesti kena tegur. Lepas tu kalau orang tu buat satu benda, dia cakap ke, dia buat satu benda ke, kalau Nabi duduk dia, maksud benda tu tak apalah, benda tu boleh lah. Sebab kalau benda tu salah, Nabi mesti wajib kena tegur. Sebab itulah kalau seorang tu cakap satu benda, Nabi duduk dia, maka seolah-olah macam Nabi bercakap, dari segi boleh buat hukum, boleh berhujah. Kalau seorang tu buat satu benda, Khalid Al-Walid dia makan dok, bewok pasir tu. Pernah makan? Pergi umrah? Tak makan? Dah. Nak pergi umrah tu kita pergi cari makan, insya-Allah dah. Bewok kita tak boleh makan. Khalid Al-Walid tu dia makan bewok pasir tu. Nabi tak marah, Nabi tengok je, tapi Nabi tak makan lah. Geli kan, kembali ikut dia, tak apalah kan. Jadi Nabi tak makan tu, tapi Nabi tak marah, tunjuk kata benda tu tak apa. Faham situ? Itu tu maksud dia gitu. Nabi itu maksum daripada mengaku seseorang di atas buat benda mungkar. Misalu zalika, bermula contoh demikian tu, iqraru sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qawlihi radhiyallahu an bi'i'ta'i salabil qatili liqatilihi. Mithalu dhalika, mithalu dhalika, bermula contoh demikian, dhalika iqrar Nabi SAW tadi itu, khabar dia, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, mengaku Nabi SAW Abu Bakrin, maf'ul, akan Abu Bakar, ala qawlihi, di atas perkataannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, bi'i'ta'i salabil qatili liqatilihi, bi'i'ta'i salabil qatili, dengan diberi salabil qatili, salab, harta salab, qatili, orang yang dibunuh, liqatilihi, kepada si pembunuhnya qatil. Qatil ni mayat. Dengan diberi harta salab qatil, mayat yang dibunuh tadi tu, liqatili, kepada si pembunuh dia. Jadi dia dalam kalau perang, dia orang Islam pergi perang, pergi perang. Kalau pergi perang tak jadi perang. Faham tak sini? Pergi perang, lepas tu tak jadi perang. Musuh surrender, angkat bendera putih. Lepas tu dapat harta. Yang pergi perang tak jadi perang tu orang panggil fight. Harta rapasan perang tapi tak perang. Tu orang panggil harta fight. Faham satu? Satu lagi pergi perang, perang.
orang Islam menang. Lepas tu bila mana orang Islam menang, yang dekat yang musuh punya barang tu orang Islam dapat. Ya, orang Islam dapat. Dapat harta rampasan perang yang lepas perang tu orang panggil ghanimah. Harta yang paling halal. Harta ghanimah. Pergi perang, lepas tu dapat. Harta perang. Fight ghanimah ni harta halal. Faham sini? Satu lagi, pergi perang. Waktu perang tu, kita orang Islam, kita boleh bunuh seorang orang kafir. Lepas bunuh tu, yang dekat badan dia tu, baju dia ke, pisau dia ke, pedang dia ke, hak dia punya, yang dekat mayat tu. Yang dekat mayat tu, itu orang panggil salak. Boleh dekat siapa? Boleh dekat orang yang bunuh. Bukan masuk tengah. Kalau yang harta rampasan perang tadi tu, kita ambil semua, kita kumpul. Lepas tu kita tanya balik, berapa orang pergi perang, lepas tu kita beda. Kita bagi seorang sikit. Kita beda. Adalah cara kiraan dia, orang naik kuda macam ni, orang jalan kaki macam ni. Hak fight dengan ghanimah macam tu. Tapi yang orang kafir yang kena bunuh, yang kita yang bunuh dia, dekat badan dia tu. Yang baju dia, ke pedang dia, apa-apa lah. Yang dekat badan dia tu orang panggil harta salak. Yang tu boleh kat siapa? Yang tu dia tak masuk dekat tengah. Hak tu boleh dekat siapa yang bunuh. Siapa bunuh, dapat ke dia. Kalau dia mau bunuh banyak orang, banyaklah orang yang kena bunuh tu dapat ke demo. Barang-barang yang kena bunuh. Jadi Saidina Abu Bakar dia kata, harta salak ni kita bagi dekat si pembunuh lah. Harta yang ada dekat mayat yang orang kena bunuh ni, kita bagi kepada si pembunuh. Waktu perang, bunuh pergi mari tu memang dia dah. Perang memang macam tu kan. Lepas tu Nabi dengar Saidina Abu Bakar kecek, lepas tu Nabi Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa tu tunjuk kata benda tu betul. Benda tu seolah-olah macam Nabi kata. Benda tu boleh dijadikan hujah. Maka keluar hukum harta salak adalah kepada si qatil, si pembunuh. Faham sedih? Wa iqra, itu yang jadi perkataan. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid radhiyallahu an ala akli dhabbi rawahuma shaykhani dan mengakulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid akan Khalid al-Walid radhiyallahu an ala akli dhab, di atas makan dhab, bewak pasir tu. Rawahuma, meriwayat kedua-dua hadis tadi tu Shaykhani oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi tengok Khalid al-Walid makan bewak pasir. No, tak apalah. Lepas tu, tapi Nabi tak kata jangan. Nabi pun tak makan. Tapi Nabi duduk dia. Nabi tak kata jangan ke apa. Nabi tak kata jangan tu, tunjuk kata benda tu boleh makan. Jadi seolah-olah macam Nabi makan. Pada kita boleh keluarkan hujah kata benda tu halal. Tapi Nabi tak makan lah. Nabi bukan kata benda tu haram. Cuma geli ya bahasa kita gitulah dah. Ala kuliah boleh diamnya Nabi itu adalah seolah-olah macam Nabi buat. Boleh dikeluarkan hukum maksudnya gitu. Itu satu. Wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisihi wa alima bihi. Kalau benda tu bukan depan Nabi, tapi Nabi tahu. Ada. Wa ma fu'ila, dan bermula barang fu'ila yang dibuat dia ma. Aw ma qila, ataupun barang qila yang dikatakan ia ma. Benda tu orang buat ataupun benda tu orang kata fi majlisihi, pada majlisnya Nabi. Salah. Fi majlisihi. Fi ghairi majlisihi, itu. Pada selain majlisnya Nabi. Majlis ni yang macam kita ni. Orang buat dekat sana, bukan yang dekat yang Nabi ni. Cuma dia wa alima bihi wa lam yunkirhu. Wa alima bihi, dan tahulah oleh Nabi bihi dengan nyama wa lam yunkirhu. Sedangkan lam yunkirhu, tidak ingkarlah oleh Nabi hu akan nyama. Dia mau buat gapo-gapo dekat sana tu. Lepas tu dia mai ke Nabi, lepas tu dia mai royak ke Nabi. Lepas tu Nabi tahulah walam yungkiru, Nabi tak ingkar. Khabar dia fa hukmuhu hukmu ma fu'ila aw ma qila fi majlisi. Fa hukmuhu, maka bermula hukumnya nyama. Khabar dia hukmu ma fu'ila adalah seperti hukum barang yang dibuat yama
au maqila ataupun barang yang dikata ia fi majlisihi pada majlisnya Nabi. Benda tu bukan buat depan Nabi, buat dekat sana tu. Nabi pun tak ada waktu tu. Tapi Nabi tahu. Lepas tu orang mai bagi tahu ke Nabi. Dan Nabi tak larang. Bila mana Nabi tak larang, maka hukum benda tu seolah-olah macam dibuat depan Nabi. Apa maksud dibuat macam benda Nabi? Benda tu bolehlah dan boleh dijadikan hujah. Ka'ilmihi sallallahu alaihi wasallam halfa Abi Bakrin radhiyallahu an, seperti tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halfa Abi Bakrin, akan sumpah Abu Bakar radhiyallahu an, annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghaidhihi, bahawa sesungguhnya bahawa sesungguhnya la ya'kulu ta'ama, la ya'kulu, tidak mahu makanlah oleh Abu Bakar at-ta'ama, akan makanan, fi waqti ghaizihi, pada waktu marahnya Abu Bakar. Ada satu ketika tu Sayyidina Abu Bakar dia marah, lepas tu dia sumpah untuk saya makan makanan tu. Summa akala lamma ra'al akla khaira, summa akala, kemudian makanlah oleh Abu Bakar, lamma tak kala ra'a, melihat oleh Abu Bakar al akla khaira, akan makan itu khaira, lebih baik, ai min tarkihi, daripada tinggal makan. Rawahu Muslim. Jadi pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar dia sumpah untuk saya makan satu benda. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tengok makan tak apa lagi. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun makan. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar bayar sumpah lah. Nabi tahu. Lepas tu Nabi tak apa. Nabi tak nak larang apa. Jadi tunjuk kita benda tu boleh. Maka fayustafadu minhu, maka boleh diambil faedah. Yustafadu ni diambil faedah ataupun dikeluarkan hukum minhu, daripadanya. Apa ni? Nya hadzal hadis, al hadis tadi tu jawazul hinthi, akan harus hanaf. Jawazul hinthi, hanaf ni langgar sumpah, boleh langgar sumpah. Bal nadbuhu, bahkan sunatnya hanaf, langgar sumpah tadi tu ba'dal halfi, selepas sumpah. Bila tu? Idza kana khaira, apabila adalah al hanaf tadi tu khaira, terlebih baik daripada sumpah, menunaikan sumpah. Jadi pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar dia sumpah untuk saya makan apa tu. Lepas tu tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar dia makan molek lagi. Lepas tu dia pun makan. Jadi kita tahu Sayyidina Abu Bakar tadi sumpah. Lepas tu sekarang dia langgar sumpah, dia bayar sumpah lah. Lepas tu dia makan. Lepas tu Nabi tahu. Lepas tu Nabi tak apa, beres je, Nabi tak marah. Bila mana Nabi tak marah, maka faham dekat sini keluarkan hukum bahawa boleh langgar sumpah. Kita sumpah satu benda boleh langgar? Boleh. Tapi kena bayarlah kafarah sumpah tu. Bahkan kalau langgar sumpah tu lagi molek, lagi baik sunat langgar sumpah. Macam itu. Jadi kita faham pada sini, satu benda yang dibuat bukan depan Nabi, dan lepas tu Nabi tahu, dan Nabi duduk dia, Nabi tak ingkar, Nabi ikrar, maka seolah-olah benda tu macam dibuat depan Nabi. Dari segi hukum boleh berhujah. Kalau kita ni sebagai contoh, kita kata tubik darah waktu semaya tak batal wuduk. Tubik darah ni tak batal wuduk. Mana tu? Ada sahabat tu, dia 2 orang, dia jaga sempadan, dia duduk semaya gitu. Lepas tu seorang tu semaya, seorang tidur. Lepas tu dia kena panah sampai 3 kali. 3 kali tu banyak darah ke. Lepas tu habis tu dia pergi gerak sain dia. Lepas tu esok tu pergi cerita ke Nabi. Lepas tu Nabi tak marah pun. Nabi tak apa dia mau duduk semaya, duduk darah-darah gitu. Nabi tak kata apa tu. Jadi faham pada situ, kena panah tubik darah. Tubik darah tu bukannya termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Bila mana tak batal wuduk, semaya sah saja. Sebab tu kita kata tubik darah tak batal wuduk. Adapun Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia kata tubik darah. Tubik darah kat badan ni, kat muka atau kat badan. Kalau berdarah, batal wuduk. Gitu. Sebab dia kata kalau buang air kecil, buang air besar, batal wuduk. Batal wuduk. Kencing, berak tu batal. Lepas tu air kencing, tarik tu najis. Darah najis. Ada sama-sama najis. Keluar najis, batal wuduk. Ada dia heret belah tu. Kita kata, hak tubik air, buang air besar dengan buang air kecil je batal wuduk. Hak badan tak batal. Sebab ada hadis lain pula bagi tahu. Gini, sahabat gitu. Lepas tu Nabi tahu, Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa, tunjuk kata tubik darah ni tak batal wuduk. Bila mana tak batal wuduk, semaya itu pun sah. Ataupun satu hadis lagi,
ada satu ketika tu sahabat tu dia pergi, adalah cerita dia panjang, dia pergi satu tempat tu, lepas tu minta jamu, dia untuk sejamu, lepas tu tuai tok mulu tempat tu kena sengat kalau jengking. Inna sayyidi salimul ladirun. Kena sengat. Lepas tu dia minta kat sahabat-sahabat tadi, boleh tak siapa-siapa pandai bomo, pandai berubat, tuan kita ni kena sengat. Lepas tu seorang sahabat tu kata, oh boleh, tapi kena bayar lah, bayar dengan kambing. Tadi minta makan, minta jamu, Tok Sid, sekarang dah sakit cari kita pula. Lepas tu orang kampung tu kata, boleh je. Lepas tu hak sahabat tadi tu, dia baca surah Fatihah, dia hembuh-hembuh sikit gitu. Oh sia sungguh, sembuh sungguh hak yang orang sakit tadi tu. Lepas tu dia orang pun ambil kambing, tak apalah. Lepas tu ambil kambing tu, dia bawa balik ke Nabi. Lepas tu, boleh makan ke tak boleh ke? Takut kita ni jual Al-Quran, tunggang agama ke macam mana, okay? Jadi takut dia orang pergi ke Nabi. Lepas tu cerita ke Nabi. Lepas tu Nabi tak marah. Jadi Nabi tak marah, pahal daripada situ, ambil upah daripada Al-Quran ni boleh. Boleh, tak ada masalah apa. Siap Nabi kata, inna ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Seberhak-berhak benda yang kamu ambil upah daripada kamu ambil upah adalah Quran. Jadi faham pada Nabi tak marah tu, kata benda tu boleh. Majlis tu berlaku lain, tempat lain. Tapi lepas tu Nabi tahu, Nabi tak ingkar, kata benda tu boleh dijadikan hukum. Faham sini? Al-mabahatul hadiya asyara fil ijma'. Perbahasan yang ke hadiah asyara, sebelah fil ijma', pada ijma'. Jadi esok insya-Allah kita akan masuk bab ijma' pula. Faham situ dah? Wallahu a'lam.